umumnya surah ini Makkiyah. Mengandungi 34 ayat. Dinamakan surah Luqman. Luqman dengan qaf, Luqman. Kalau kita nak tulis dengan Q, bukan dengan K. Kalau K jadi Luqman. Kenapa? Kerana kisah mengenai Luqman ada disebutkan pada ayat 12 dan beberapa ayat yang berikutnya. Nasihat Luqman tu ada di situ. Dan cerita Luqman pun sekali ni je. Dia tak bagi banyak. Jadi kisah Luqman dengan hikmah dia, dengan pendidikan dia kepada anak dia yang cukup besar untuk kita tadabbur, bagi mendidik jiwa kita, mendidik anak dan keluarga kita. Kata Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, walaysa la ismun ghairu hadzal ism. Surah ni satu nama je, Luqman, tak ada nama lain. Inilah yang dikenali dengan nama di antara para qurra dan mufassirin. Walam aqif, aku tak jumpa riwayat yang sahih, yang makbul, yang diriwayatkan Nabi menamakan surah Luqman ini dengan surah Luqman. Kata Syekh Ibnu Ashur. Itu kajian dia. Baik para pelajar sekalian, intisari surah. Tengok dalam pimpinan. Saya akan baca penuh, full, sampai ke akhir. Dalam permulaan surah ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal orang-orang yang berjaya dan yang berbahagia. Orang yang berjaya dan berbahagia yang telah mendapat hidayah petunjuk Al-Quran dan mematuhi ajarannya. Kemudian diterangkan perihal orang-orang yang engkar, yang bukan sahaja tidak menghormati Al-Quran dan tidak menerima ajarannya, tetapi mereka berusaha pula menghargai perkara-perkara yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, yang menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Kita akan bincang tentang hiburan dalam ni. Kemudian diterangkan perihal Luqman. Baru sampai ke tajuk. Orang kata tuan rumah. Luqman ini seorang hamba Allah yang soleh, bukan Nabi. Dia kata rajulun salih. Kita akan kenal Luqman nanti insya-Allah. Yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan. Luqman telah menasihati anaknya supaya menjauhi perbuatan syirik dan supaya ia mengerjakan amal-amal yang soleh serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Semasa menerangkan kisah Luqman dengan anaknya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang wajibnya manusia bersyukur akan segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan wajibnya mereka menjauhi perbuatan syirik. Kemudian diperintahkan supaya tiap-tiap seorang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, yang tidak akan dapat dibalas budinya, lebih-lebih lagi ibunya. Setelah itu ditegaskan bahawa meskipun manusia telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai nikmat dan dimudahkan baginya untuk mendapat faedah dari apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi ada juga di antara manusia yang tidak bersyukur akan semuanya itu dan masih berdegil dalam keingkarannya dan kejahilannya. Kemudian ditegaskan bahawa orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan tenang tenteram hatinya kepada apa yang telah ditakdirkan baginya, sesudah ia berusaha dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali penyelamat yang teguh kukuh, iaitulah agama Allah. Surah ini
Diakhiri dengan menyeru sekalian manusia supaya bertakwa kepada Allah dan menaruh takut kepada balasan buruk hari akhirat. Kerana pada hari itu, seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya dan sebaliknya. Ditegaskan pula bahawa janji Allah itu adalah benar. Oleh itu, janganlah manusia diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan jangan pula mereka diperdayakan oleh syaitan yang bisikan dan ajakannya menyebabkan mereka berani melanggar perintah Allah. Sebagai penutup, ditegaskan bahawa Allah jualah yang mengetahui dengan tepat tentang hari kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Dan yang sebenar mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Tak tahu kita apa jadi esok. Sama ada baik atau jahat. Dan tiada seorang yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Kita ni tak tahu bila kita apa yang kita nak buat besok dan kita mati di mana, tak ada siapa tahu. Merancang boleh lah, tak? Saya dah bayar yuran tanah kubur di sini, tapi mati di mana tak tahu. Bayar tak yuran tanah kubur, belum mesti kita mati di situ. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah selesailah kita muqaddimah suratul Luqman. Baik, sebagai kesimpulan pada muqaddimah, ana baca dalam kitab kita ni Al-Muharrar. Maqasidus surah, objektif besar surah ini, mukhatabatun nafsil basyariyah. Ayat ini menuju ucapannya kepada jiwa manusia yang boleh menghidupkan hati mereka, menjamin kebahagiaan untuk mereka, untuk mendapat hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Baik di dunia, lebih-lebih lagi baik di akhirat. Mana baik di dunia ni tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tak semesti bila kita kata baik tu kena kaya lah, tak syarat. Baik itu maknanya kita duduk tadi ni tauhid kepada Allah, murni tauhid kepada Allah Ta'ala, tidak masuk sebarang gangguan dalam tauhid. Beribadat kepada Allah dengan ibadat yang betul, ikhlas, itu dia panggil hayatan tayyibah. Kemudian alhamdulillah rezeki ada, rumah ada, tempat kediaman ada, kenderaan ada, isteri dan anak-anak, kita kata itu hayatan tayyibah fid dunia. Alhamdulillah. Tetapi hayatan tayyibah yang hakiki di mana? Fid daril akhirah. Dunia ni sementara. Kata orang, dunia ni tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kita kena beza di antara tempat meninggal dengan tempat tinggal. Kalau kata tempat tinggal, maknanya kita akan tinggal di sini selama-lama. Rupanya tidak. Dunia ni tempat kita akan meninggalkan. Allahu Akbar. Baik. Tajuk-tajuk dalam surah ini, ada berapa tajuk? Tuan, tadi kita baca je. Yang ni lebih spesifik lah. Dia ada 9 tajuk. Yang pertama, As-sana'u 'alal Quran. Allah Ta'ala beri pujian, kredit kepada Quran dia sendiri. Bahawa Quran itu hidayatun wa rahmatun lil mu'minin. Hidayah ini, Quran ini fungsi dia hidayah, rahmat bagi orang beriman. Serta menyebut beberapa sifat-sifat mereka. Sifat siapa? Sifat orang beriman. Yang kedua, zikru janibin min sifatil musyrikin. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sebut juga beberapa sudut daripada sifat puak-puak kafir yang mempermain-mainkan ayat-ayat Allah dan berpaling meninggalkan ayat Allah Ta'ala. Dia tahu, dia dengar, tapi mereka tak ikut. Yang ketiga, iqamatul adillah. Menegakkan hujah dan dalil
ala wahdaniyatillahi wa qudratihi. Dalil keesaan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah. Yang keempat, zikru Luqman. Ayat ini menyebut kisah Syekh Sayyidina Luqman. Wa ma u'tiya minal hikmah. Apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya hikmah, kebijaksanaan, dan beberapa wasiat pesanannya kepada anaknya. Dalam wasiat ada hukum, dakwah kepada akidah sahihah, kepada akidah tauhid yang murni, yang jitu, dan makarimil akhlak, akhlak yang mulia, menunaikan ibadah, dan muraqabatillah, menjiwai kita ni duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, bayanu alwanin minan ni'am, menjelaskan beberapa jenis nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan ke atas hamba-Nya, dan Allah Ta'ala meliputi ilmunya kepada semua perkara. Ilmunya meliputi semua perkara. Tak ada benda yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, an-na'yu 'alal musyrikin. Apa ni, kalau kita kata na'yu ni macam ucap takziah lah, kepada puak-puak kafir yang sentiasa taklid kepada tok nenek dia, tak mahu buka mata, buka minda untuk meneliti kepada alam ini mempunyai tuan, dan tak mahu tunduk kepada peraturan Allah untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Ini di antara manusia yang rugi atas dunia ni. Akal ada, cerdik, boleh berfikir sana sini, boleh reka tu reka ni, tapi tertutup hati mereka daripada memikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, tasliyatul Rasul sallallahu alaihi, memberi penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang kafir menentang dan tidak mau menerima dakwahnya. Sabar Muhammad. Ini dakwah Nabi-Nabi akan ditentang oleh kaumnya sendiri. Yang ke-8, da'watun nasi jami'an. Allah Ta'ala panggil semua manusia supaya bertakwa kepada Allah dan jangan terpedaya dengan kehidupan dunia tempat meninggal ini. Yang ke-9, zikru mafatihil ghaibil khamsah. Allah Ta'ala sebut 5 kunci perkara ghaib itu yang hanya duduk pada ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tak beri ilmu ini kepada malaikat. Allah Ta'ala tidak beri ilmu ini kepada Nabi dan Rasul. La ya'lamul ghaiba illallah. 5 perkara itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah 9 tajuk perbincangan di dalam surah Luqman yang kita akan lalui beberapa siri kuliah ini. Walaupun ayatnya pendek, 34 ayat, tapi mungkin huraiannya panjang kerana tajuk dia besar. Semua perkara yang berkait dengan Allah, yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar, mulia. Kerana itu dikatakan mulianya suatu majlis apabila majlis itu berkait dengan perkara yang mulia. Mulianya kita duduk dalam majlis ilmu ini para pelajar sekalian, sebab ilmu ini berkait dengan kalamullah. Ilmu ini berkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini berkait dengan kita bagaimana nak menghidupkan jiwa manusia yang kering kontang, kecuali apabila disirami dengan air hujan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayatnya yang sangat mulia. Allahu Akbar. Baik, kita mula berpindah kepada
surah Luqman.